Okey, Assalamualaikum. Kita akan sambung dengan topik momentum. Okay, apa dia momentum? Momentum adalah suatu kuantiti vektor, satu objek yang semua objek yang bergerak mempunyai momentum. Okay, kita boleh definisikan juga momentum dengan menggunakan rumusnya, iaitu momentum ialah hasil darab jisim dengan hal laju. Okay. Sebab apa dia adalah kuantiti vektor? Sebab hal laju adalah suatu kuantiti vektor. Okay, arah momentum bergantung kepada arah hal laju tersebut. Okay, objek yang bergerak dengan hal laju yang tinggi mempunyai momentum yang besar. Sama juga kalau kita ubah objek tu mempunyai jisim yang besar, juga mempunyai momentum yang besar. Sebab apa? Kita tahu dia punya rumus, formula dia, iaitu P ni ialah momentum, simbol untuk momentum. P sama dengan jisim, M jisim darab dengan V, hal laju. Okey. Jadi kalau ikut persamaan ni kita nampak momentum akan bertambah bila jisim bertambah. Okey, berkadar terus Momentum berkadar terus dengan jisim objek. Momentum juga berkadar terus dengan hal laju objek. Okey, unit SI untuk momentum ialah kilogram meter per saat. Okey, kita lihat nota ini. Okey, ini nota rumusannya. Okey, momentum definisi adalah hasil darab jisim suatu objek dengan hal lajunya. Okey, jika ditanya dalam exam pun nak boleh jawab macam itulah. Okey, dan momentum merupakan suatu kuantiti vektor. Okey, formula momentum jisim darab hal laju ataupun simbolnya P sama dengan M V. Okey, M darab V. Okey, unit SI kilogram meter per saat. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama tu, sebutir peluru berjisim 10 gram bergerak dengan hal laju 200 meter per saat. Berapakah momentum peluru tu? Okey, senang je lah kan. Kita masukkan rumus saja. P sama dengan MV. Okey, kemudian masukkan nilai. Okey, awak kena ingat setiap kali mengira mesti gunakan unit SI. Jadi bila dia bagi jisim dia 10 gram, awak kena tukar kepada kilogram. Tukar kepada kilogram jadi 0.01 kilogram. So darab dengan dia punya hal laju 200. Okey, terus dapat jawapan. Jadi jawapan dia 2 kg ms negatif 1. Okey. Okey, kita lihat eksperimen yang ada untuk melihat momentum berkaitan momentum dengan hal laju. Kita tengok aktiviti 2.8 ni dalam buku teks awak Kita tengok tujuan bagaimana mengkaji bagaimana jisim dan hal laju suatu objek mempengaruhi kesan untuk menghentikan objek tersebut. Okey, eksperimen ni dia akan manipulasikan hal laju sebab dia akan ubah-ubah ketinggian pembaris tu untuk mengubah hal laju guli. Okey, guli akan guna guli yang sama. Okey, pemalar kita gunakan guli, sebiji guli yang sama sebagai pemoleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang bergerak balas adalah kita boleh lihat pergerakan cardboard yang ditandakan tempat kawasan penanda tu. Okey, cardboard nipis yang dilipat. Okey, bila guli tu nanti dia berlanggar dengan cardboard, dia akan bergerak. Okey, jadi pergerakan dia, jarak pergerakan dia dicatatkan. Okey, untuk menunjukkan momentum lah. Okey, kita tengok macam mana cara kerja dia. Awak susunkan radas dengan keadaan seperti di dalam rajah. Okey, buku tebal, pembaris, guli dan cardboard. Kemudian macam mana nak buat? Lepaskan guli dari hujung pembaris supaya berlanggar dengan cardboard. Kemudian ukur jarak pergerakan cardboard. Okey, S1 maksudnya
daripada penanda awal. Penanda mula-mula awak letakkan, tanda itu S, maksudnya kosong lah daripada tempat tanda. Okay, selepas ditolak oleh guli tadi, dihentam oleh guli yang sedang bergerak, awak akan tanda semula kat mana cardboard tu berada. Okay, ukur daripada penanda tadi ke tempat cardboard tu bergerak. Okay, jadi dapatlah S1. Okay, dan diminta awak ulang langkah 2 dengan 3 dan ambil purata. Okay, untuk dapatkan bacaan. Okay, kemudian awak ulang lagi langkah 1 hingga 5 menggunakan 2 buah buku yang sama tebal. Okay, itu dapat kaitkan tentang halaju. Dan untuk kaitkan tentang jisim, guna pula jisim guli yang berjisim besar, tapi nanti dia punya ketebalan buku awak kena tetapkanlah. Okay, hasil eksperimen awak akan catatkan dalam jadual ni. Okay, boleh nampak nanti hasilnya. Okay, awak akan dapati guli yang dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi akan bergerak ke bawah dengan laju yang tinggi dan menggerakkan cardboard pada jarak yang lebih jauh. Okay, keadaan sama juga berlaku pada guli yang berjisim besar. Okay, jarak pergerakan cardboard mewakili kesukaran untuk menghentikan guli. Okay, objek yang mempunyai momentum yang besar adalah sukar untuk dihentikan. Okey, kita tengok aplikasi prinsip keabadian momentum dalam pelanggaran dan letupan. Okey, tengok situasi ahli bomba memadamkan kebakaran. Okey, semasa dia cuba memadamkan kebakaran, air akan dipancutkan daripada hos pipe diorang lah ya, untuk memadamkan api. Tapi awak nampak dalam rajah tu, kedua-dua ahli bomba tersentak ke belakang apabila air berkelajuan tinggi dipancutkan daripada hos itu. Kenapa jadi macam tu? Sebab air yang terpancut dengan kelajuan yang tinggi daripada hos mempunyai momentum yang tinggi ke hadapan. Jadi, dua orang ahli bomba ni diperlukan untuk mengimbangkan momentum dengan memegang hos tersebut dengan kuat. Maksudnya sekarang kalaulah kata ahli bomba ni tak pegang, apa berlaku pada hos ni? Hos ni akan tersentak ke belakang. Okey. Bila ahli bomba ni pegang dengan kuat tu, dia dapat imbang balik sentakan ataupun momentum yang dikeluarkan, yang dirasai oleh air yang sedang memancut dengan halaju yang tinggi. Sebab awak tahu air ada jisim. Bila dia bergerak dengan laju, dia ada halaju. Jadi dia ada momentum yang besar. Okey, kalau tengok dalam modul seterusnya, kita tengok aplikasi konsep momentum dalam kehidupan harian. Okey, contoh dalam kemalangan jalan raya. Okey, apabila dua buah kenderaan berlanggar, kerosakan yang dialami oleh kedua-dua kenderaan itu akan ditentukan oleh, maksudnya teruk ke tak teruk, keadaan kenderaan selepas pelanggaran ditentukan oleh jisim ke setiap kenderaan yang melanggar. Lebih besar jisim, lebih besar kerosakan yang akan berlaku. Lebih laju kenderaan, lebih lajulah kerosakan yang akan berlaku. Itu juga dengan arah gerakan dua buah kenderaan, sama ada mengikut arah yang sama atau pada arah yang bertentangan. Okey. Sebab tadi kita tahu bila momentum besar, objek sukar untuk dihentikan. Jika berlaku perlanggaran, dikesan dia lebih besar, lebih teruklah kerosakan yang dialami oleh objek yang berlanggar tersebut. Okey, kita pertimbangkan dua objek yang berlanggar. Okey, tengok yang pertama tu objek sebelum pelanggaran. Okey, dia ada jisim M1, M2, kemudian U1, U2. U ialah halaju awal. Okey. Kemudian selepas pelanggaran, apa berlaku kepada objek tu? Okey, A dengan B tadi, M1, M2 masih sama, tapi dia berubah jadi V1 untuk halaju yang objek yang pertama, V2 halaju untuk objek yang kedua. V tu adalah halaju akhir. Okey.
Okay, apa yang kita nak siasat adalah berkenaan dengan prinsip keabadian momentum. Apa dia prinsip keabadian momentum? Kalau awak tengok perkataan keabadian, awak tahu maksudnya ia dikekalkan. Okay, kita nak kata keabadian momentum ni sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran adalah sama. Okay. Eksperimen ni untuk mengkaji prinsip keabadian momentum. Jadi awak ada 2 troli yang akan berlanggar. Okay, kemudian awak akan letakkan troli tu pada satu landasan, dipanggil landasan yang terpampas geseran. Apa maksud landasan yang terpampas geseran ni? Ialah landasan yang kita boleh abaikan lah geserannya. Maksudnya geseran tu tak memberi kesan kepada pergerakan troli. Okey, troli ni nanti diikatkan pada jangka masa detik. Okay, bila lekat kat jangka masa detik tu awak boleh kira sendiri dia punya hal laju. Jadi awak boleh tengok nanti pada pita detik awak boleh kira dia punya hal laju awal, boleh kira juga dia punya hal laju akhir. Konsepnya awak boleh tengok lah macam mana aktiviti eksperimen yang dijalankan. Okey. Okay, yang pertama kita guna satu troli. Okay, yang kedua tu awak boleh ulang guna bilangan troli yang berbeza lah ditambahkan. Okey, ini adalah keputusannya akan dicatatkan dalam jadual macam ni. Jadi awak boleh kirakan nilai hal laju awal untuk troli A dan boleh kirakan jumlah momentum awal sebelum pelanggaran. Okey, dan kemudian boleh kira momentum selepas pelanggaran bila kita cari V daripada jangka masa detik pada pita detik yang dah awak catatkan. Okey, apa hasil eksperimen ni? Okey, berdasarkan kepada hasil eksperimen kita akan boleh keluarkan rumus ini, iaitu M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey, prinsip keabadian momentum terbuktilah bila awak nampak momentum awal sama dengan momentum akhir. Okey, prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada sebarang daya luar bertindak. Okey, sebab tadi kita gunakan landasan terpampas geseran tu sebab nak pastikan tak ada daya luar yang bertindak kepada troli. Okey, satu lagi keadaan adalah kita panggil sebagai letupan. Okey, letupan momentum juga diabadikan. Okey, contohnya pada pelancaran roket. Okey, letupan merujuk pada suatu situasi apabila suatu objek yang berada dalam keadaan pegun terlerai kepada dua bahagian, dua atau lebih lah. Contohnya kalau roket ni mula-mula dia pegun, kemudian bila pelancaran dia akan terpisah dua lah. Okey, gas panas akan bergerak ke bawah, roket akan bergerak ke atas. Jadi awak ada dua jisim yang terpisah dengan dua hal laju yang berbeza. Okey, apa yang berlaku? Kita tahu jumlah momentum sebelum letupan sama dengan jumlah momentum selepas letupan sebab kita mengaplikasikan prinsip keabadian momentum. Okey, tapi jumlah momentum sebelum letupan kita tahu V dia adalah U dia, laju awal dia adalah kosong. Jadi kita boleh kata jumlah momentum sebelum letupan adalah kosong dan jumlah momentum selepas letupan kita boleh kira M1 V1 M2 V2. Daripada situ kita boleh buat satu lagi persamaan, kita boleh samakan M1 V1 sama dengan negatif M2 V2. Okey, sebab apa ada negatif? Sebab berbeza arah. Okay, kita ingat kalau momentum adalah kuantiti vektor. Jadi kena ada arah. Okay, awak kena ingat. Tengok contoh bawah dia sebab apa ni? Selepas pelancaran, gas panas bergerak ke bawah dan roket bergerak ke atas. Okay, kemudian letupan merupakan satu sistem yang tertutup. Okay, tak ada melibatkan daya luar. Jadi jumlah momentum juga diabadikan dalam letupan. Okey, kita tengok dalam contoh ni aplikasi prinsip keabadian momentum. Okey, dalam pelancaran roket. Okey, macam mana roket tu boleh meluncur ataupun bergerak melepasi
daya graviti bumi untuk ke angkasa lepas, sebab kita gunakan momentum yang sangat besar. Apabila gas panas yang dipancut keluar oleh roket dengan laju yang sangat tinggi ke bawah, dia menyebabkan satu momentum yang sama, magnitud yang sama besar juga ke arah yang bertentangan ke atas lah. Hal ini akan menghasilkan daya tolakan yang sangat kuat yang akan menolak roket ke atas. Faham konsepnya? Sebab prinsip keabadian momentum tu lah, ada ke bawah maksudnya ada ke atas. Sama juga dengan contoh yang kedua ni, enjin jet kapal terbang. Digunakan prinsip keabadian momentum juga. Kenapa? Sebab dia lepaskan gas panas berhalaju tinggi ke belakang. Belakang roket ni dia lepaskan gas panas. Gas panas tu dilepaskan ke arah belakang. Jadi ada momentum ke belakang. Bila ada momentum yang tinggi ke belakang ni, dia akan hasilkan satu lagi momentum ke hadapan. Untuk mengimbangi momentum yang ke belakang ni, jadi daya tujah ke hadapan akan wujudlah daya tujah ke hadapan ni. Yang menyebabkan jet boleh bergerak laju. Kita lihat semula berkenaan dengan pelanggaran tadi. Pelanggaran yang pertama yang kita dapat rumus M1 U1 tambah M2 U2 ni. Pelanggaran yang ni, rumus yang kita dapat ni, ialah pelanggaran kenyal. Apa maksud pelanggaran kenyal ni? Ialah pelanggaran yang selepas pelanggaran objek ni akan terpisah dua. Maksudnya dia tak melekat. Macam ni kan, dia berjarak. Dia ada jarak lah. Dia tak melekat. Pelanggaran kenyal. Masa awalnya memanglah dia jauh. Lepas tu masa berlanggar, dia berlanggar. Selepas pelanggaran, dia akan terpisah dua. Jadi sebab itu awak gunakan rumus yang kita dapat tadi ni. Sebab apa? Kedua objek bergerak dengan hal laju yang berbeza selepas pelanggaran. Momentum masih diabadikan, tenaga kinetik masih diabadikan, jumlah tenaga juga diabadikan. Ada satu lagi pelanggaran, iaitu pelanggaran tak kenyal. Apa maksud pelanggaran tak kenyal ni? Ialah bila dua objek yang sebelum melanggar ni, lepas pelanggaran dia akan melekat. Bila dia melekat tu, dia mempunyai hal laju yang sama. Sebab dia melekat antara satu sama lain. Laju yang sama pada akhir, sama juga momentum diabadikan, tenaga kinetik diabadikan, jumlah tenaga diabadikan. Jadi untuk pelanggaran tak kenyal, formula dia ada lain sikit. Tak lain banyak pun. Cuma awak boleh himpunkan balik sebab kita masih lagi mematuhi prinsip keabadian momentum. Momentum sebelum sama dengan selepas. Jadi M1 U1 M2 tambah M2 U2 ni sebelum pelanggaran. Kita boleh kumpulkan V ni, M1 M2 ni, sebab dia melekat. Jadi bila awak nak selesaikan nanti, kena tengok pelanggaran jenis apa. Ada 3 lah. Pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dengan pelanggaran dengan letupan. 3. Tengok rumus mana yang boleh kita gunakan. Saya rasa itu saja untuk hari ini.